Dalam segmen Sembang Player pada kali ini, kita nak buat tribute kepada seorang defender terbaik yang pernah dihasilkan oleh bola sepak Jerman ataupun dalam bola sepak dunia, iaitu tak lain tak bukan, iaitu Franz Beckenbauer. Bagus Mat, main defend ataupun sweeper, tapi semua benda dia boleh buat. Dia boleh attack, dia boleh defend, dia boleh man mark, dia boleh slide tackle dengan sempurna. Kalau contohlah kan kita nak kata certain defender, macam contohlah Ramos, dia ni bagus dalam one on one dan juga header. Kalau contoh kita ada defend macam Van Dijk ni bagus daripada segi diagonal pass dan juga one on one lah, ataupun man mark juga. Tapi Franz Beckenbauer ni bagus daripada segala sudut, daripada segi man mark, long ball, diagonal pass, semua dia boleh buat. Dan satu kemahiran yang dia ada tak ada dekat defender lain adalah kemahiran dia untuk dribble sampai nak atas. Tapi pasal apa dia ni ada kemampuan macam tu lah? Mesti ada sebab dia. So jom kita cerita sikit lah pasal De Kaiser ni. Beckenbauer ni dia lahir dekat bandar Munich dekat Jerman, dan lepas tu baru je era peperangan dunia kedua. So waktu tu agak kacau sikit lah. Dan Beckenbauer ni memang minat main bola sepak disebabkan tentu dia kecil, tak ada apa-apa permainan dia boleh main selain bola sepak. Tapi ada masalah sikit sebab ayah ni benci bola sepak. Tak tahu lepas apa ayah dia benci bola sepak. Mungkin ayah dia fan MU kot. So mungkin sebab tu lah ayah dia tak suka bola sepak. Tapi walaupun ayah dia ni tak minat bola sepak dan benci bola sepak, tu tak menghalang Beckenbauer ni untuk menjadi seorang pemain bola sepak seawal usia 9 tahun. Dia join waktu tu satu akademi. Kelab tu nama SC06 Munchen. Waktu tu dia berkembang dekat kelab akademi tu, tapi lain kali bila kelab tu ada masalah kewangan, Beckenbauer dengan kawan-kawan dia terpaksa berpindah akademi. Dia pemain dekat akademi pasukan Bayern Munich. Dan kalau hampa nak tahu yang paling menarik sekali, Beckenbauer ni memulakan karier dia sebagai seorang pemain muda, sebagai seorang striker tau. So no wonder lah dia ni bagus daripada segi dribbling. Tapi Beckenbauer pun ada masa silam yang buruk juga, sebab karier dia hampir hancur pada usia 18 tahun disebabkan time ni dia dituduh menghamilkan teman wanita dia tentu. Dia bagi awak dia pregnant lah kan, lepas tu tak mau bertanggungjawab pula. Karier dia hampir rosak disebabkan tu tau. Kan aku nak beritahu kat hang, seperti mana yang kita tahu ada 3 perkara yang merosakkan negara. Salah satu dia Cinggi. Mungkinlah Beckenbauer ni silap ataupun awak dia buat cerita. Kita tak tahulah apa jadi cerita tu. Tapi lalah kali settle. Tapi tara nak settle tu pun sebenarnya time tu Beckenbauer di-ban oleh bola sepak tau. Bukan setakat nak main dekat kelab tak boleh, nak main dekat negara pun tak boleh. Sebab tadi dia dah start main dah untuk skuad Jerman Barat, untuk skuad muda depa. Tapi selepas jadi benda ni dia terus di-ban dan tak dipanggil untuk sertai skuad depa. Tapi lalah kali benda tu settle juga selepas coach Dietmar Kramer memanggil dia semula ke dalam skuad kebangsaan Jerman. So lepas tu benda tu settle. Untuk pasukan Bayern Munich waktu dia main dekat pasukan Bayern Munich ni, pasukan Bayern Munich bukanlah satu pasukan yang kuat waktu dia muda. Sebab time dia main dekat pasukan Bayern Munich depa ni bersaing dekat Division 2 Jerman tau. Dan dia buat debut dengan pasukan Bayern waktu tu dalam satu perlawanan playoff, dia lawan dengan pasukan St. Paul. Dan tentu dia buat debut bukan sebagai seorang libero, bukan sebagai seorang centre back, tapi sebagai seorang left wing. Musim pertama penuh dia bersama pasukan Bayern adalah dekat Division 2 dekat Jerman. Pada musim berikutnya lah, musim 64-65, yang mana tentu dia berjaya bawa pasukan Bayern Munich untuk menjuarai Division 2 dan berjaya layak ke Division 1 balik. Dan kembalinya pasukan Bayern ke dalam Division 1, waktu itulah bermulanya era kejayaan FC Hollywood ni. Dan waktu musim 66-67 tak cakap banyak, pasukan Bayern berjaya menang German Cup tentu. Dan menariknya disebabkan kepimpinan dia yang bagus dekat atas padang, Beckenbauer ni dilantik sebagai seorang kapten. Dan musim 68-69 berjaya bawa pasukan Bayern Munich untuk membawa pasukan Bayern menjuarai title Liga pertama depa pada musim tu. Masa ni lah dia mula eksperimen main sebagai seorang libero ataupun sweeper. Hang boleh bayar tak daripada seorang right wing tiba-tiba jadi seorang sweeper ataupun libero. Memanglah sweeper libero ni dia banyak naik atas juga, tapi role sweeper ni takkan jadi kalau hang tak bagus defend tau. Dia lebih kurang hambai lah kalau Rashford jadi macam dia. Rashford jadi libero, beranak mat. Memang jadi striker nak bertahan pun malah. Bukan setakat nak bertahan malah, nak menyerang pun malah. Hambai kalau dia jadi libero macam mana. Tapi disebabkan Beckenbauer ni terlalu bagus, walaupun dia main dekat posisi pertahanan, tapi still dia boleh imbang daripada segi attacking dan juga defending. Masa Beckenbauer dekat pasukan Bayern adalah Bayern mencapai kemuncak prestasi depa. Walaupun waktu dia mula-mula main pasukan Bayern dekat Division 2, tapi era kejayaan pasukan Bayern Munich adalah dekat era Beckenbauer, yang mana tentu Beckenbauer jadi kapten. Beckenbauer telah lead pasukan Bayern untuk menang title Liga 3 kali secara berturut-turut. Bukan setakat tu je, dia berjaya bawa pasukan Bayern untuk menang 3 UCL berturut-turut juga tau. Ingat Real Madrid saja ke ada, Bayern pun ada 3 kali berturut-turut. Daripada tahun 1974 sampai ke tahun 1976. Waktu tu memang era keemasan pasukan Bayern Munich. Hang boleh tengok pasukan Bayern Munich depa ada 6 UCL dalam sejarah depa, dan 3 daripadanya adalah main daripada zaman De Kaiser. Sebut pasal De Kaiser ni kan, macam mana dia ni dapat gelaran De Kaiser? Ada 2 cerita kemungkinan. Satu cerita famous tapi orang kata cerita ni tak betul. Satu cerita ni tak famous tapi orang kata cerita ni betul.
Cerita yang pertama yang famous tapi tak betul adalah waktu ni dia ambil gambar dengan satu statue, iaitu patung Parlimen Perang Austria yang bernama Franz Joseph I. Time ni lah disebabkan dia ambil gambar tu, media-media tu panggil dia The Kaiser. Yang ni cerita famous tapi orang kata tak betul. Yang kedua adalah disebabkan dalam satu game lawan dengan pasukan Schalke, dia telah tackle pemain pasukan Schalke. Waktu tu fan-fan pasukan Schalke memang marah lah kan. Tapi apa yang Beckenbauer ni buat, dia ambil bola lepas fall tu, dia jalan bertentangan dengan fan-fan pasukan Schalke. Walaupun fan-fan Schalke waktu tu tengah marah, dia jalan bertentangan dengan mereka dan pandang mereka dengan pandangan yang tajam, menunjukkan yang dia ni tak takut langsung dengan mereka. Dan disebabkan situasi itulah dia dipanggil The Kaiser. Bersama dengan pasukan Jerman pula, Beckenbauer main dalam 3 edisi World Cup, iaitu pada tahun 66, pada tahun 70 dan juga pada tahun 74. Tiga-tiga World Cup ni dia function. World Cup yang paling function adalah World Cup pertama adalah pada musim 1966. Sebab time tu Hambai lah sebagai seorang centre back ataupun sweeper lah kan. Aku sembang centre back lah senang. Dia lebih kurang defender juga. Dia berjaya menjadi top scorer ketiga dalam World Cup tu. Skor 4 gol. Hantar gila ke apa defender skor 4 gol. Lepas tu satu lagi, dia ni berjaya bawa pasukan Jerman ke final juga, tapi tentu kalah dengan pasukan England under Sir Bobby Charlton lah. 4 tahun kemudian, Franz Beckenbauer ni main sekali lagi dengan niat nak menang World Cup sekali lagi. Tapi sayang tentu mereka kalah dekat semi final. Sebelum tu dekat quarter final, mereka berjaya comeback dengan pasukan England yang kalahkan mereka 4 tahun lepas. Waktu tu England tengah leading 2-0 tau. Tapi Beckenbauer berjaya skor 1 gol cantik, dan waktu tu gol tu lah yang lead pasukan Jerman Barat untuk comeback dengan pasukan England. Tapi dekat semifinal pasukan Jerman Barat mereka kalah dengan pasukan Itali, tapi game tu dikenali sebagai Game of the Century. Sebab game tu Itali menang 4-3 dengan pasukan Jerman. Apa yang menarik dia, 5 gol daripada 7 gol, kan 4-3, 4 tambah 3 jadi 7 gol. 5 gol daripada 7 gol tu semua terjadi waktu extra time. Hambailah dalam tempoh 30 minit 5 gol. So memang rancak lah mat. Dan musim 1970 pasukan Jerman Barat just dapat tempat ketiga aja. Mereka kalah kat semi dan menang dengan pasukan Uruguay untuk penentuan tempat ketiga. Tapi 4 tahun kemudian ni memang makanan mereka lah. Tahun 1974 waktu tu World Cup buat dekat Jerman. So memang pasukan Jerman tentu tengah padu. Lepas tu main dekat home pula. Memang tentu pasukan Jerman Barat berjaya menjadi juara Piala Dunia final. Mereka kalahkan pasukan Belanda. Waktu tu yang diketahui oleh Johan Cruyff. Waktu tu Franz Beckenbauer ni sendiri adalah pemain yang ditugaskan untuk man mark Johan Cruyff. Waktu tu pasukan Jerman Barat menang 2-1 dengan pasukan Belanda. Aku lupa nak cerita pasal 4 tahun sebelum tu waktu Game of the Century tu. Waktu tu Jerman Barat kan lawan dengan pasukan Itali, dia kalah 4-3. Sebenarnya dalam game tu Franz Beckenbauer alami kecederaan teruk tau. Lepas dia kena tackle, shoulder dia dislocate. Tapi nak kata karakter pahlawan dia tu, walaupun shoulder dia dislocate, dia tak keluar padang tau. Dia main sampai habis game juga. So memang padu lah. Dan kalau hampa nak tahu, Franz Beckenbauer adalah kapten pertama yang menjulang trofi Piala Dunia yang sampai ke hari ni. Sebab 4 tahun sebelum tu last Piala Dunia yang menggunakan trofi Julius Rimet. Dan waktu World Cup dekat Jerman itulah Piala Dunia pertama tu diperkenalkan. Dan Franz Beckenbauer adalah pemain pertama yang menjulang trofi tu. Dan disebabkan dia keluar sebagai pemenang, mereka adalah pasukan daripada Eropah yang pertama yang berjaya menang 2 edisi kejohanan besar berturut-turut. Sebab 2 tahun sebelum tu dia menang Euro. Kalau hampa nak tahu, dalam sejarah negara Eropah ada 3 negara je yang pernah buat benda ni, iaitu menang 2 kejohanan berturut-turut, iaitu Euro dan juga World Cup. Ada 3 negara. Yang pertama sekali buat pasukan Jerman, yang kedua buat pasukan Perancis, yang ketiga buat adalah pasukan Sepanyol. Selepas mengacapi pelbagai kejayaan dengan pasukan Bayern lah, dengan pasukan Jerman lah, aku boleh kata kira dia ni perfect lah mat. Lain kali dia ni pilih untuk berpindah ke pasukan New York Cosmos. Dia main selama 3 musim dekat sana sebelum kembali balik ke Jerman untuk main dengan pasukan Hamburg. Dekat Hamburg dia main lebih kurang dalam 2 musim sebelum berpindah balik dekat New York Cosmos, main 1 season, lepas tu dia bersara. Bila dia bersara tu dia tak berhenti kat situ, dia jadi manager pula. Bila dia jadi manager, pasukan pertama yang dilatih dia adalah pasukan Jerman tau. Yang menarik dia berjaya bawa pula pasukan Jerman ni untuk menang Piala Dunia. Waktu tu dia bawa pasukan Jerman untuk menang Piala Dunia pada tahun 1990. Dia perkalahkan pasukan Argentina time tu. Dan kalau hampa nak tahu, 4 tahun sebelum tu waktu Piala Dunia 1986, Franz Beckenbauer ni berjaya bawa juga pasukan Jerman ke final. Tapi tentu dia perkalah dengan pasukan Argentina under Diego Armando Maradona lah. Sebab tentu Diego Armando Maradona tengah perform gila-gila. Disebabkan dia menang Piala Dunia tu, dia menjadi satu daripada just 3 individu yang menang Piala Dunia sebagai seorang pemain dan juga seorang jurulatih. 2 lagi pemain yang berjaya menang Piala Dunia sebagai seorang pemain dan juga jurulatih adalah Mauro Zagallo dekat Brazil. Yang kedua adalah Didier Deschamps dekat Perancis. Nak menang as a player ni dah susah, nak menang as a manager pun susah juga. Tapi mereka 3 ni ada 2 World Cup sebagai seorang manager dan juga seorang player. Gila amat. Untuk individu trofi dah cukup banyak lah. Tapi yang paling famous adalah dia ni menang 2 anugerah Ballon d'Or
sebagai seorang pemain pertahanan. Dan tu menjadikan dia sebagai seorang pemain pertahanan dengan Ballon d'Or yang paling banyak dalam sejarah. Sebab kalau satu tu ada juga player macam Fabio Cannavaro menang satu. Tapi nak kata hebatnya De Kaiser ni, dia menang 2 anugerah Ballon d'Or dan juga tercalon dengan anugerah Ballon d'Or ni beberapa kali. Dia menang waktu tahun 1972 dan juga 1976. Pada tahun 1966, De Kaiser ni telah mendapat sebagai anugerah pemain muda terbaik dalam Piala Dunia disebabkan tentu macam aku cerita tadi lah, dia skor 4 gol dalam edisi World Cup tu. Kerjaya dia boleh kata gemilang sebagai seorang player dan juga manager. Tapi macam biasalah, setiap permulaan ada pengakhiran. Pada 7 Januari pada tahun 2024, iaitu baru-baru ni, Franz Beckenbauer telah pun menghembuskan nafas yang terakhir dia disebabkan sakit tua. Tak ada apa-apa isu lah, tak ada sakit apa-apa teruk, cuma ada sakit tua je. Walaupun dah pun meninggal dunia, dia telah meninggalkan legasi yang cukup besar untuk pasukan Jerman dan juga pasukan Bayern Munich. He come as no one but died as a legend. Itulah cerita